Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersama lagi kita pada malam ini, pada hujung minggu. Buat apa tu semua? Alhamdulillah kita bersama-sama dapat masih bersama dengan ahli keluarga kita. Bagi yang yang duduk berkeluarga lah, kepada yang bujang, tak apa, insya-Allah akan ada peluang untuk kita bertemu dengan keluarga. Okey. Jadi topik kita pada hari ini adalah dekat mana sebenarnya fokus ni bertindak. Okey, berlakunya fokus ni dekat mana. Okey, selamat datang pada yang baru masuk. Okey, jadi sebelum kita teruskan, saya nak kenalkan diri dulu. Bagi yang pertama kali bersama HHT live 15 minit bersama HHT ni, okey, jadi HHT adalah Pusat Rawatan Homeopathy Health Therapy. Okey, jadi pusat rawatan kami ni berpusat di Melaka. Sekarang ni HQ kita di Melaka. Okey. Selamat datang Syazwan Muhammad Yusof. Okey. Alright. Jadi di HHT kami ingin membantu anda di luar sana supaya anda mendapat kesihatan fizikal dan emosi secara seimbang, supaya anda dapat lebih berkeyakinan, okey, dan bertenaga dalam menjalankan tugasan, okey, dalam menyelesaikan apa-apa urusan anda, termasuklah belajar, okey, dengan secara efisien dan produktif. Itu adalah kita punya aim, insya-Allah, supaya anda lebih sihat untuk melakukan segala aktiviti yang anda perlu lakukan. Okey, termasuklah untuk menjaga ahli keluarga. Bukan anda sahaja, anak-anak pun termasuk juga, dan orang tua pun sekali. Okey. Alright. Jadi tanpa kita berlengah masa, okey. Jadi topik ni sangat fokus, betul tak? Fokus terhadap fokus. Okey. Di manakah fokus bertindak? Alright. Jadi apa tu? Kita recap balik apa itu fokus, sebab minggu lepas kita ada cerita pasal fokus kan. Okey, fokus ni adalah dia merupakan bagaimana kita memberi perhatian ataupun tumpuan kepada sesuatu benda. Alright. Jadi kepada yang belum tengok yang minggu lepas, bolehlah tengok minggu lepas. Okey, yang kita punya ulang tayang lah. Okey. Jadi dekat mana fokus berlaku? Okey, siapa boleh jawab? Okey. Jadi kita santai-santai je malam ni. Okey. Fokus ni dia berlaku di otak. Okey, seperti yang kita semua tahu, fokus, bila kita fokus, dia tindakan tu adalah daripada otak. Jadi otak ni besar, dia ada banyak bahagian dia juga. Okey, tapi untuk malam ni, sebabkan kita nak fokus kepada fokus, kita hanya akan fokuskan kepada otak yang paling besar, bahagian otak yang paling besar, iaitu cerebrum. Okey, cerebrum ni terbahagi kepada 1, 2, 3, 4 lah. Okey, jadi dia ada 4 loop yang kita panggil sebagai yang depan, frontal, parietal, temporal, occipital. Occipital tu belakang lah. Okey, jadi fokus ni dia bertindak dekat mana? Dekat loop yang mana? Okey, jadi dia lebih, okey, sebab otak ni dia memainkan peranan keseluruhan, betul tak? Jadi fokus utama dia bertindak di frontal lobe. Okey, jadi apa sebenarnya frontal lobe ni? Frontal lobe ni boleh dikatakan setiap apa yang tindakan kita ataupun kita punya pemikiran bermula daripada frontal lobe ni. Okey, tapi sebelum tu tahu kan, otak ni sebenarnya sendiri merupakan satu, kalau kita panggil dekat airport tu kan, dia adalah pusat kawalan. Dia akan memastikan semua terkawal, bukan sahaja daripada segi pemikiran kita, malah kita punya pergerakan motor, pergerakan tubuh badan kita. Okey, jadi frontal lobe ni dia adalah antara yang memainkan peranan utama juga. Seperti yang kita kata tadi, dia bukan sahaja kognitif. Kognitif tu adalah pemikiran lah kan. Tapi dia juga adalah yang membantu, yang
mengawal pergerakan kita. Yang motor-motor besar lah, tangan, kita angkat tangan kan, kita buat kerja menukul. Lepas tu kalau kaki, contohnya bola sepak, kita main bola sepak, kita tendang tu sendiri tu, tu adalah semua motor-motor yang kita boleh kawal. Kita boleh membuat tindakan tersebut. Okey. Jadi apa lagi yang frontal lobe ni boleh, selain daripada fokus, dia boleh juga dia juga yang kita panggil sebagai critical thinking. Kan setiap apa-apa macam tugasan ataupun research ke, kita nak pastikan kita berfikir secara kritis. Dekat sinilah di mana kita punya frontal lobe ni memainkan peranan. Okey. Jadi selain daripada tu, okey, frontal lobe ni juga dia yang membantu dalam kita punya apa panggil tu, membuat keputusan. Jadi otak kita, frontal lobe tu atau nama lain dia kita panggil ni lah, lobe hadapan macam tu lah. Okey, jadi dialah yang akan memainkan peranan untuk fokus dan untuk membuat keputusan. Dia yang akan critical thinking. Okey, jadi banyak sangat dia punya function, frontal lobe ni punya function. Okey, jadi frontal lobe ni juga okey, otak tu sendiri kan kita dah kata dia ada 4 bahagian tu kan. Okey, jadi secara keseluruhan tu pula kita boleh bahagikan dia kepada 2. Macam tu. Bahagikan kepada kanan, kiri. Okey, jadi dia ada hemisfera kanan, hemisfera kiri. Jadi setiap kanan dan kiri ni yang dekat frontal lobe ni sahaja pun dia ada peranan dia tersendiri juga. Terutamanya dalam kita punya minat kita. Contohnya macam kalau orang yang pandai dalam mata pelajaran kan, okey, selalunya di bahagian kiri. Contohnya macam matematik, bahasa, apa-apa yang berkaitan dengan yang perlukan banyak critical thinking, tu sebelah kiri. Yang sebelah kanan ni pula macam mana? Dia lebih kepada something yang artistik, yang lebih kesenian, yang lebih ada orang angkat tangan. Okey, ada orang yang lebih kepada kesenian, yang lebih kepada imajinasi. Okey, yang kiri ni dia lebih kepada something yang fact, yang kena tepat. Dia punya fakta ke. Yang belah kanan ni dia lebih kepada lebih berimajinasi, boleh menerima perubahan yang berlainan sikit. Okey, jadi yang kiri ni walaupun dia lebih kepada fact ke apa semua tu, tapi dialah yang banyak pada menyelesaikan masalah tu lah, yang bahagian depan belah kiri kan. Okey, jadi yang kiri ni jugalah yang di mana kita lebih kepada berfikiran secara rasional. Tu adalah tindakan ataupun responsibility daripada lobe kiri tu. Kita bertindak secara rasional. Selalunya yang bertindak secara, orang kata kata hati kan. Ada orang kata okey, saya buat ni ikut kata hati je. Tu sebenarnya belah kanan yang bertindak tu, yang berfikir secara tu adalah belah kanan lebih. Okey, kenapa gelap? Okey, jadi boleh setakat ni boleh lagi yang tengok kan? Okey, insya-Allah. Okey, jadi nak ceritanya tu dalam fokus kita terhadap keadaan fokus anak-anak ni, kita kena tahu bahawa dekat mana sebenarnya dia punya tendensi atau kecenderungan dia kepada belah mana. Tapi tak bermaksud bahawa kalau kita lebih suka seni ke ataupun lebih suka muzik, muzik pun belah kanan. Okey, tak bermakna bahawa kita punya keaktifan, aktiviti otak kita belah kanan ni lebih daripada belah kiri ke, tak. Okey, tak sebab ada kajian yang dibuat, dia tengok melalui MRI yang masuk lubang tu kan. Okey, jadi yang masuk mesin tu menunjukkan bahawa walaupun orang yang dia lebih kepada kreatif dan
artistik ni tak semestinya dia punya tindakan neuron dia di sebelah kanan ni lebih daripada belah kiri. Tidak. Jadi sebenarnya kedua-dua otak, walaupun kita kecenderungan kita lebih kepada otak kanan, tetapi apabila dia berfungsi, kedua-dua belah memainkan peranan. Okey, jadi dekat sini penting untuk kita tahu bahawa walaupun bila kita nak pilih, kan ada ibu bapa yang macam bila dia nampak anak dia lebih minat muzik, dia bagi segala latihan berkenaan dengan muzik ke seni ke, kan. Jadi dia lebih melatih otak kanan. Okey, jadi sebenarnya perlu seimbang. Okey, belah kanan tak ada masalah, dah nampak dia punya potensi ke arah situ, tak ada masalah. Tapi belah kiri punya latihan dan kita panggil tak semestinya latihan secara betul-betul terperinci. Kalau anak tu sendiri macam susah untuk pick up ke, kan, tapi boleh buat dari segi quiz ke, kita buat dalam keadaan yang lebih fun, okay? Lebih santai, okay? Buat quiz, lepas belajar buat quiz, okay? Itu adalah salah satu cara macam mana kita nak pastikan dua-dua otak ni berlatih. Dia ada dia punya latihan untuk dia bertindak. Okay? Sebab otak ni dia kena dirangsang, dia kena dia perlu sentiasa digunakan. Okay? Jangan kita memihak pada sebelah pihak sahaja, supaya kedua-duanya seimbang. Okay? Okay. Jadi bila kedua-dua seimbang, kat situlah kita punya optimum, kita punya kesihatan otak kita secara optimum. Okey. Jadi apa lagi okey, jadi bila contoh yang kita boleh bagikan selain daripada quiz tadi tu, okey, jadi kepada tadi kita bagi contoh yang otak kanan lebih daripada otak kiri, kan. Okey, ni kalau yang otak kiri dia lebih, bila ada sesetengah macam saya faham juga ibu bapa yang dia lebih tekankan bahagian akademik, contoh, kan. Okey, jadi anak dia asyik buat homework, berlatihan, homework dah siap pun latih tubi sentiasa ada, buku latihan tak siap, tak boleh buat benda lain ke apa ke. Yang tu perlukan keseimbangan juga. Okey, bila anak tu memang dia minat juga kepada bahagian matematik ke contohnya, okey, bagi juga dia latihan supaya belah kanan ni pun berlatih. Okey, ada aktiviti belah kanan ni. Contohnya melukis, okey, mewarna, muzik. Jadi perkara ni kita nak elakkan daripada sebelah sahaja yang bertindak, okey, ataupun berfungsi secara optimum. Kita nak dua-dua boleh berfungsi secara optimum. Okey, walaupun kita lebih kepada belah kiri, tapi kita boleh jadikan sesuatu yang hobi kita yang lebih kepada yang belah kanan. Okey, contohnya macam itulah, bermain muzik ke, ataupun melukis ke, mewarna. Okey, jadi yang belah kanan ni pula, kalau dia lebih suka yang belah kanan, yang lebih kepada artistik, dia kena juga buat latihan seperti yang saya suka, sudoku, okay, puzzle, buat something yang dia perlu memikir. Okay, boleh. Alright. Jadi saya rasa untuk takat malam ni di sini saja kita punya fokus kita. Okay, jadi esok insya-Allah kita nak tahu apa yang terjadi bila frontal lobe ni yang lebih kepada fokus ni dia rosak. Apa berlaku? Okey, macam mana dia berlaku? Apa punca-punca dia, dan bagaimana kita nak tahu antara dia punya gejala-gejala dia yang dia ni sebenarnya ada problem berlaku dekat kita punya frontal lobe ni. Okey? Okey, terima kasih kepada yang mendengar. Semoga kita punya sharing pada malam ini dapat dimanfaatkan bersama. Okey, insya-Allah kita berjumpa lagi pada esok hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.